أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, kesembuhan, keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, segala pintu-pintu kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para penonton, para jemaah sekalian, kaum muslimin, muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita teruskan pengajian kita berkenaan pahala hidup 7,000 tahun. Minggu lepas kita nak masuk bulan Muharram. Ya, kita buat kuliah jam 6, maghribnya kita baca doa akhir tahun, awal tahun. Hari ini pula kita nak masuk puasa 10 Muharram pula. Hari Khamis ini dah 10 Muharram. Jadi kalau siapa-siapa yang nak berpuasa, Alhamdulillah kita dah bincangkan sebelum ini. Jadi sebagai peringatanlah hari ini insya-Allah kita nak bicarakan ulang kaji sedikit tentang kelebihan puasa 10 Muharram, 9 Muharram dan 11 Muharram. Kerana 10 Muharram ni hari Khamis, 9 Muharram ni hari Rabu dan 11 Muharram hari Jumaat. Mana hari Senin, Selasa, pejam celik dah besok Selasa Rabu. Rabu dah 9 Muharram. Jadi kita pun digalakkan untuk berpuasa. Yang penting 10 Muharram. Jadi tajuk kita para jemaah hari ini berkenaan puasa 9, 10, 11 Muharram. Mudah-mudahan insya-Allah dipermudahkan. Dan juga tajuk kita akan membicarakan tentang kelebihan bulan Safar dan salah faham berkenaan bulan Safar. Sekarang ini kita di Singapura, Malaysia mungkin agak kurang sedikit. Dulu terkenal dengan mandi Safar, temasya bulan Safar. Macam-macam pahaman-pahaman yang agak ganjil berlaku, tapi sekarang sudah diberitahu. Jadi kita perlu nak tahulah supaya tidak berlaku lagi kesilapan. Tajuk kita juga berkenaan kelebihan bulan Safar dan salah faham berkenaan bulan Safar. Selepas Muharram kita akan masuk bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah para jemaah, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan, kebaikan, keselamatan dunia akhirat, dan mudah-mudahan diberikan kita ganjaran kebaikan yang besar pada bulan Muharram ini, dapat berpuasa, dapat beramal soleh, dan mudah-mudahan diterima amalan soleh kita dan dimuliakan kita dunia akhirat, dikurniakan kita jannatul na'im, jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik para jemaah, tajuk kita hari ini kita ulang kaji sedikit berkenaan puasa 9, 10, 11 Muharram. Yang mana hari Rabu ni dah 9 Muharram, Khamis 10 Muharram, Jumaat 11 Muharram.
Ini supaya kita tidak terlupa. Minggu lepas kita dah bicarakan, tapi supaya kita kadang-kadang terlupa. Masa berjalan dengan cepat, sadar-sadar, dah lepas 10 Muharram, dah menyesal tak puasa. Jadi kita bicarakan sedikit dalam buku ni, dan kemudian kita bicarakan berkenaan kelebihan bulan Safar dan salah faham berkenaan bulan Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Hasani. Jadi para jemaah, pertama sekali berkenaan puasa 9-10 Muharram. Kita baca dahulu dalam buku ini, muka surat 214, pahala hidup 7,000 tahun. Muka surat 214 ada diterangkan hadis baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Iaitu puasa Ashura, aku mengharap, Rasulullah mengharap keridaan Allah agar mengampuni dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi para jemaah rahimakumullah, ini satu lagi hadis sahih menerangkan kelebihan barakahnya 10 Muharram. Saya dah terangkan minggu lepas tentang berkatnya bulan Muharram, 10 Muharram, di mana banyak amalan-amalan kebaikan, besar ganjaran di bulan Muharram, dan juga diampunkan setahun yang lalu bagi puasa 10 Muharram. Bayangkan kalau 10 Muharram setahun lalu diampunkan, bagaimana kalau orang yang banyak berpuasa pada bulan Muharram, maka lebih banyak ganjaran kebaikan, keberkatan, kemuliaan Allah berikan kepadanya, insya-Allah. Sebagaimana Rasulullah memberitahu makna sebaik-baik puasa selepas Ramadan pada bulan Muharram. Jadi saya percaya insya-Allah ibu-ibu, tuan-tuan di luar sana, takkanlah puasa 10 Muharram saja. Kita mungkin bagi mereka yang dah pencen, mungkin yang tak ada mana ada banyak masa di rumah, luangkanlah dengan berpuasa 9-10 Muharram. Kalau boleh Senin Khamis lagi, kalau boleh banyakkan berpuasa pada bulan Muharram, sebab ia sebaik-baik puasa sunat selepas bulan Ramadan. Cuma disyaratkan, insya-Allah para ulama letakkan syarat juga kalau untuk diampunkan setahun yang lalu, iaitu apa syaratnya? Mestilah melafazkan taubat tentang kesalahan yang telah dilakukan. Maknanya dia niat puasa 10 Muharram, tapi dalam hatinya niat juga, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang telah lalu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mana lafazkan benda tu. Kedua, hendaklah menyesal, dan yang ketiga, tidak mahu mengulang lagi kesalahannya. Ini muka surat 215. Adapun jika dosa besar itu dilakukan ada berkaitan dengan hak orang lain. Ini para jemaah ni kena faham juga ni. Seperti mencuri atau mendapat rezeki dengan cara menipu sebagaimana yang berlaku, maka hendaklah dipulangkan milik hak orang lain. Adapun jika dosanya kerana menyebarkan berita fitnah sehingga menyebabkan kehilangan nama baik dan maruah orang lain, maka hendaklah diterangkan kepada ramai bahawa fitnah yang disebarkan adalah dusta belaka dan seterusnya. Ini adalah perlu sebelum kita menjadi muflis. Maknanya para jemaah rahimakumullah, selain daripada kita berpuasa 10 Muharram untuk diampunkan setahun yang lalu, kita kena pulangkanlah. Mana ada orang dia salah faham, saya dah puasa 10 Muharram, diampunkan setahun yang lalu. Awak ada pinjam duit saya 10,000 tak kasih balik. Berapa nak kasih balik? Saya dah diampunkan dosa saya 10,000, hak saya. Ini hak orang lain para jemaah. 10,000, siapa-siapa yang pinjam 1,000, 5,000, 10,000 kasih balik. Ini hak orang lain. Bukan makna dah puasa 10 Muharram kebas pula duit orang, tak boleh. Pinjam kasih balik. Kemudian kalau duit rasuah, bukan makna dah puasa 10 Muharram, saya dah puasa 10 Muharram, jadi duit rasuah dalam bank tu halal untuk saya. Mana halal pula? Ini duit rakyat, duit orang, semua kena kasih balik. Jadi para jemaah, makna duit mencuri, duit apa pun tak boleh diambil walaupun dah puasa 10 Muharram. Kalau sekiranya menyebarkan berita fitnah dan sebagainya, kena perbetulkan. Bukan makna kerana dia sebarkan berita fitnah sampai orang itu dibunuh, dipenjara dan sebagainya, dia buat tak tahu. Apa pasal ni? Saya dah puasa 10 Muharram. Awak yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah sampai tergadai maruah orang, peduli dengan dia lah. Saya dah puasa 10 Muharram. Tak boleh para jemaah. Kita kena perbetulkan balik segala fitnah yang telah kita buat, tuduhan dan maknanya duit-duit haram tu semua kena pulangkan kalau mana yang kita mampu. Ini pun ada orang tanya, ada orang yang bertaubat, dia kata saya memang ada ambil hak orang lain
Tapi masalahnya saya dah menyesal, saya bertaubat, saya nak balikkan duit itu, takut nanti orang tu dapat tahu, dia marah, dia bawa kes ke mahkamah, saya mungkin kena penjara, saya mungkin kena itu. Nama saya jadi busuk. Apakah yang perlu saya buat? Ini pun banyak orang tanya. Di Malaysia pun saya ada seorang guru agama pun ditanya. Jadi banyak cadangan dia buat beginilah. Kalau sekiranya duit yang kita ambil itu, memang dulu kadang-kadang nakal. Ada orang ni nakal, tak tahu agama. Jadi apabila dah belajar, dah tahu ilmu agama, dia menyesal. Dia ada ambil 5,000 ke 7,000 duit orang contohnya. Dia ambil. Jadi dia tahu ni kena kasih balik. Masalahnya kalau dia kasih balik, contohnya duit company ke duit orang-orang tersayang. Kalau kasih tahu, nanti jadi gaduh, dah masuk court, dia kena penjara, mungkin kena sebat, na'udzubillah. Jadi macam mana? Jadi ada yang cadangkan beginilah. Kalau sekiranya kamu yakin, memang kalau nak kasih balik perkara duit tu akan menimbulkan banyak masalah. Satu cara kalau kamu yakin kuat, maknanya kita ambil duit 5,000, 10,000 tu apa? Kita dermakan pada masjid, dermakan pada orang miskin. Sekarang banyak tuan-tuan, ibu-ibu, orang-orang miskin, orang-orang Islam pelarian, anak-anak yatim, Masya Allah banyak. Kita dermakan niat kepada orang yang kita pernah ambil duit dia, yang dulu kita tak tahulah, mungkin kita nakal contohnya. Kita hadiahkan untuk si fulan, namakan untuk si fulan. Kalau orang tu dah meninggal pun tak apa, namakan untuk si fulan. InsyaAllah mudah-mudahan membantu kita di hari akhirat. Ini yang kita bimbang ni, bukan dunia. Akhirat ni yang kita bimbang, takut orang ini tuntut nanti. Na'udzubillah. Jadi ni ada cadangan. Wallahu'alam. Kita fikir mana yang terbaik lah. Supaya kita ni jangan dituntut di hari akhirat. Na'udzubillah. Ini yang Nabi beritahu muflis. Takut jadi bankrupt akhirat. Pahala banyak tapi diambil orang. Jadi ini yang kita bincangkan tentang puasa 10 Muharram sambil niat lillahi ta'ala, dengan niat ya Allah ampunkan dosa kami setahun yang lalu. Kalau boleh kita banyakkan berpuasa Muharram ni supaya diampunkan semua umur kita insya-Allah. Mana kalau umur dah 60 70 tahun, semua umur-umur kita yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada duit-duit tadi saya dah terangkan kena balikkan, bukan makna dah ambil duit rasuah ke apa, duit penipuan, dia happy pula lagi. Ni duit saya ni, ni duit mencuri ni, mana boleh. Baik, para jemaah rahimakumullah, ini berkenaan puasa 10 Muharram. Dan berkenaan 9 Muharram ini pun Rasulullah galakkan, sebagaimana Nabi sebelum meninggal, wafat, pernah memberitahu sahabat-sahabat, kalau sekiranya ada tahun hadapan dapat bertemu lagi, Nabi nak puasa 10 Muharram. Tapi itulah para ulama terangkan, sebelum sampai 9 Muharram tu Rasulullah telah wafat, dan maknanya memang Rasulullah galakkan 9 Muharram supaya apa? Mengikut hadis untuk membezakan kita dengan golongan ahli kitab. Golongan ahli kitab iaitu golongan Yahudi yang berpuasa juga 10 Muharram. Dan jadi mana siapa yang mampu 9, 10 Muharram, dan bagi mereka yang mampu 9, 10, 11 Muharram. Apa pasal? Sebab ada hadis juga riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memberitahu bahawa Rasulullah pun galakkan kalau boleh berpuasa 9, 10, 11 Muharram. Apa pasal pula daripada 10 dia jadi 9, 10, 9, 10, 11 pula, makin banyak pula. Sebabnya ada hadis lain juga secara umum menerangkan, ini pun ada dalam buku ni, muka surat 212, di mana Rasulullah memberitahu, man sama min kulli syahrin thalathati ayyam fadzalika shiyamud dahar. Sesiapa yang berpuasa pada tiap-tiap bulan 3 hari, fadzalika shiyamud dahar, maka dia seperti puasa setahun. Maknanya seumur hidup lah. Mana dia satu kali puasa ni di sisi Allah 10 kali. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang membawa kebaikan, satu digandakan 10. Jadi puasa satu hari di sisi Allah 10. Jadi kalau satu hari, 2 hari, 3 hari, jadi 10, 20, 30 hari. Seolah-olah 3 hari seperti 1 bulan. Jadi kalau tiap-tiap bulan kita puasa 3 hari, tiap-tiap bulan kita puasa 3 hari, mana seperti puasa sebulan. Sebulan, mana seolah-olah dia berpuasa seumur hidup. 3 hari saja para jemaah tiap-tiap bulan. Jadi kalau siapa yang berpuasa 9, 10, 11 Muharram, makna dia seperti dah puasa 1 bulan. 1 bulan penuh.
Tapi bukan makna saya dah 9, 10, 11 buat apa nak puasa Senin Khamis lagi? Taklah, kalau dapat puasa Senin Khamis lagi banyak, lagi bagus. Seolah-olah setelah buku ni terangkan, seolah-olah walaupun umur kita mungkin 75, 85 tahun, umur kita meninggal, tapi di sisi Allah Ta'ala seperti hidup kita 7,000 tahun berpuasa di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa kita rajin berpuasa? Kalau dah sebulan berpuasa Muharram contohnya, di sisi Allah seperti 10 bulan. Dan kalau Allah Ta'ala kehendaki 10 bulan digandakan lagi menjadi setahun, 2 tahun kalau Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-Quran kata Allah akan tambahkan lagi kalau dikehendaki amalan soleh kita. Sebab itu para jemaah, amalan soleh ni walaupun sedikit, teruskan. Sebab itulah ini saya sekarang banyak ni ada minta bantuan tentang Afghanistan. Walaupun sekarang katanya keluar tajuk sikit lah berkenaan Taliban dah pegang Kabul dan sebagainya. Tapi banyak sangat saya terima email dan sebagainya, minta badan-badan sedunia, UNICEF dan sebagainya, mereka tanyakan bantuan. Sebab mereka sekarang on the ground, tengok keadaan masyarakat dan banyak budak-budak yang jadi masalah lah, mereka minta bantuan. Saya terfikir gini para jemaah, ini berkenaan derma lah, sadaqah fi sabilillah. Saya boleh bayangkan perbezaan kita ni kalau investment dunia dengan sedekah lillahi ta'ala. Investment dunia ni kalau kita letak 10,000, nak tunggu setahun baru naik mungkin 11,000. Itu pun kalau untung 10,000 jadi 11,000, 12,000. Tapi di sisi Allah Ta'ala, kalau letak 10,000, berbeza dengan 10,000 punya investment tadi, lepas tahun 11,000, ini sekali naik 10,000 di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh kirakan berapa banyak 10,000 kalau kita derma fisabilillah, iaitu lebih kurang 10 juta. Terus, automatik di sisi Allah Ta'ala, 10 juta ganjaran di sisi Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan gandakan lagi menjadi lebih daripada itu. Dan dia bukan setakat itu, dia akan berganda sampai tak tahu banyak. Ini Al-Quran menyebut, wallahu yudha'ifu liman yasha. Pasal apa $1 kita derma di sisi Allah tu, investment kepada Allah Ta'ala $1, dia dah jadi 700. Dan dia bukan 700 sebenarnya, dia jadi 1000. Pasal apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-Quran kata Allah tambahkan jadi 1000. Bahkan 1000 ni dia bukan setakat dah 1000 habis, tak. Tetapi akan terus meningkat. $1 dah jadi 1000, jadi 2000, jadi 10,000. Ini ada dalam buku ni, Pahala 7,000 tahun pun terangkan, di mana satu korma kita sedekah fisabilillah, Allah Ta'ala akan pelihara sedekah tu sehingga dia membiak, membesar seperti sebesar gunung Uhud para jemaah. Satu korma Allah Ta'ala akan kembangkan, besarkan ganjaran seperti gunung Uhud. Bagaimana kalau kita derma dengan $1,500 untuk fisabilillah? Masya Allah, ni bukan gunung Uhud lagi. Mungkin 1000 kali gunung Uhud. Berat timbangan di sisi Allah dan dia akan meningkat. Ini satu perkara yang cukup luar biasa. Orang yang bersedekah, investment lillahi ta'ala. May yuqridullah qardan hasanan. Al-Quran kata. Berbeza dengan investment di dunia ni lah. Sebab investment dunia, kadang-kadang kita gembira, kita taruh 10,000, dapat untung lepas tahun 12,000 contohnya. 10 naik 2,000 lah. Untung-untung. Itulah kadang-kadang mak cakap lah, kadang-kadang dapat untung-untung, kita pula meninggal dunia. Habis semua duit tinggal. Tapi kalau sedekah ni, kita ambil semua, bawa di hari akhirat, malahan digandakan. Tak ada henti lagi gandaan orang yang bersedekah fisabilillah. Jadi ini yang saya balik semula berkenaan bulan Muharram ni para jemaah. Makna kita bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah terangkan minggu lepas, bulan di mana ditundukkan, diruntuhkan kezaliman juga. Jadi ini sekarang kita masuk berkenaan bulan Safar para jemaah. Bulan yang selepas bulan Muharram ni kita akan bertemu bulan Safar. Bulan Safar ni kalau dilihat memang berbeza dengan bulan Muharram sebab dia bulan kelebihan besar, bulan Allah Ta'ala, bulan yang diharamkan berperang, bulan yang diharamkan beberapa perkara, malahan dia sambungan dengan bulan Zulhijjah, Zulqaidah, Syawal dan sebagainya. Semua bulan berkat lah. Bulan Safar ni, dia kalau terjemahan bahasa Arab, Safar ni sifat, dia bulan kosong. Dia bulan kosong. Dan ini saya nak terangkan sedikit sebelum saya nak terangkan kelebihan bulan Safar. Saya nak terangkan juga tentang salah faham tentang bulan Safar. Bulan Safar ni, bahasa Arab dipanggil kosong. Sifir Safar. Dan orang-orang jahiliah ni,
mereka punya fahaman, sebab mereka tahu bulan Muharram ni bulan yang dilarang berperang, bulan yang diharamkan kezaliman. Jadi apabila bulan Safar ni mereka anggap bulan yang tidak berguna, bulan yang membawa masalah macam-macam lah. Sebab itu mereka kalau bulan Safar, mereka tak tinggal di rumah, mereka banyak keluar, pergi belayar, pergi tak suka. Pasal mereka anggap macam bulan yang tak bagus lah. Ini masyarakat Arab jahiliyah. Dan mereka juga tidak menggalakkan berkahwin ataupun bertunang ataupun buat majlis-majlis keramaian pada bulan Safar, sebab mereka menganggap bulan naas, bulan tak gunalah, bulan membawa masalah. Dan yang herannya para penonton, iaitu masyarakat Melayu pun, kalau kita tengok dekat Wikipedia ataupun dalam satu website, sejarah orang Melayu pun terkenal. Saya ingat dulu arwah bapa saya pun ada cerita, ustaz-ustaz lama pun ada cerita. Masyarakat Melayu dulu pun sama perangai juga. Tapi sekarang dah kurang lah. Makna percaya bahawa di sana ada mandi bulan Safar, buang balak. Di sana terkenal, ada satu dipanggil dekat, banyaklah wilayah-wilayah dekat Malaysia, Singapura pun ada juga dulu. Mandi bulan Safar, iaitu pada hari Rabu, akhir bulan Safar, mandi bertemasya pula lagi tepi pantai, untuk mandi, buang balak, buang naas, buang musibah sebagainya. Temasya mandi Safar, perayaan orang Melayu menolak balak, dia berlaku pada Rabu terakhir bulan Safar ni lah. Jadi ini berlaku, dan saya tidak mengikuti sangatlah perkembangan ini, cuma masyhur masyarakat Melayu pun percaya dulu bahawa bulan Safar ni bulan naas, bulan tak guna, bulan balak, bulan, maaf cakaplah ada sampai kalimat SIAL, makna bulan yang merepek lah, bulan mengarut, bulan tak bagus kata. Jadi sampai macam gitu sekali para jemaah rahimakumullah. Jadi sebab itu mereka ada satu amalan dipanggil mandi Safar tadi. Malahan yang tak sedap, mereka mengatakan amalan mandi Safar ni ada kena-mengena dengan Islam. Alamak, terperanjat juga. Jadi mereka beranggapan sebab mandi Safar ni pergi pantai ke pergi mana saya pun tak tahulah. Kalau air terjun okey juga ataupun mandi laut. Sekarang nak mandi laut pun saya pun ada seram-seram. Pasal sekarang ni pun dengar berita, yalah orang nampak ada buaya lah apa. Saya pun takut mandi laut. Padahal okey lah insya-Allah. Habis ada binatang kecil-kecil tu yang apa, ramai-ramai 6-7 ekor mandi ke laut. Dah jadi seram pula. Cuma yang ni masyarakat Melayu percaya mereka mandi Safar ni Rabu terakhir bulan Safar, bersyukur kerana Nabi sembuh sakit berat. Mana mereka dapat pun tak tahulah. Jadi ini kadang pelik. Sebab itu kita diajar kalau nak pastikan hadis-hadis Nabi ni hadis yang sahih ataupun hadis hasan li ghairihi, ataupun ramai ulama hadis mengatakan boleh diterima walaupun hadis yang lemah, tapi sekurang-kurangnya tidak terlalu lemah lah. Maknanya untuk amalan sunat-sunat, tapi tentang kepercayaan ni, ini nak kena hati-hati. Jadi tidak ada sebenarnya yang bulan Safar Nabi sembuh daripada sakit berat ataupun bersyukur untuk kerana Nabi dan sebagainya. Jadi ini satu pandangan yang agak pelik lah berlaku. Jadi sebenarnya zaman jahiliyah pun berlaku, zaman orang-orang Melayu pun berlaku. Jadi kadang-kadang saya bertanya, macam mana boleh timbul orang-orang jahiliyah pahaman macam gitu, bulan naas, bulan tak guna, sehingga kan masyarakat Melayu dulu pun, saya fikir sekarang pun lagi mereka percaya. Mungkin wallahu alam, saya rasa lah pasal apa para jemaah, bulan Safar ni memang bulan kosong. Dia berbeza dengan Rabiul Awal. Lepas ni Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan barakah. Bulan Muharram pun bulan barakah. Sebab apa? Ganjaran pahala orang berpuasa luar biasa. Dia juga bulan Allah Ta'ala dibenamkan kezaliman, dia runtuhkan Fir'aun dan ahli sihir semua habis. Jadi mungkin, wallahu alam, ini saya punya pandangan saja, punca timbulnya orang-orang jahiliyah dan mungkin setengah masyarakat Melayu dulu faham ni bulan Safar, bulan Naas. Sebab apa? Mungkin dia ada dua kemungkinan. Satu, salah faham timbul, menerima hadis yang salah contohnya. Yang kedua, mungkin kerana inilah jin-jin ataupun maaf cakap jin syaitan-syaitan ni, dia lihat bulan Muharram ni bulan yang mereka tak boleh bergerak sangat.
Sebab bulan Muharram ni bulan Syahrullahil Muharram, bulan Allah Ta'ala yang mana diruntuhkan Fir'aun, diruntuhkan ahli sihir Fir'aun. Jadi mungkin jin-jin syaitan dia takut bulan Muharram ni. Takut apa? Kita ni kacau-kacau orang bulan Muharram, ini bulan Allah Ta'ala. Diruntuhkan Fir'aun, ditenggelamkan tenteranya, dihabiskan semua ahli sihir, mereka takut. Zulhijjah pun mereka takut. Pasal apa? Ini bulan haji. Ini bulan haram juga. Zulqa'dah, Syawal juga termasuk bulan-bulan haji. Ramadan lagi digari. Jadi apabila mereka lepas daripada Muharram, mereka macam ibarat kita bahasa Melayu macam hore-hore. Mereka macam, hore, terlepas semua bulan Muharram. Bulan lagi satu, bulan Rabiul Awal, mereka takut sikit. Ini bulan kelahiran Rasulullah. Ini mungkin, wallahualam. Jadi mungkin pada bulan Safar ni ada kacau sikit. Mereka ada kacau-kacau sikit, buat benda-benda yang tidak elok. Jadi insya-Allah kita akan ketengahkan juga amalan-amalan yang baik juga dibaca pada bulan Safar. Bukanlah maksud saya ni bulan hantu, tidaklah, tapi mereka ada kebebasan makhluk-makhluk halus ni, dan mungkin juga mereka lihat ada kebaikan bulan Safar ni, di mana Rasulullah insya-Allah akan diterangkan Rasulullah berkahwin dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Banyak lagi Rasulullah punya sunnah di bulan Safar ni kita akan bincangkan. Jadi memandangkan makhluk-makhluk halus tengok, wah mereka bebas, dan ini bulan di mana Rasulullah berkahwin Sayyidah Khadijah, ni bulan, jadi mereka mungkin ada buat kacau sedikit. Jadi itu sebabnya masyarakat jahiliah, orang-orang Melayu, dia lihat bulan macam ada pelik sikit lah, ada gangguan-gangguan. Jadi mereka mungkin mandi Safar, mereka itu nak buang balak. Jadi bukan masyarakat jahiliah, masyarakat dulu kita pun ada perasaan mungkin pasal ini ada gangguan sedikit daripada makhluk halus. Wallahu alam, ini pandangan saya. Sebab itu timbul tentang mandi Safar, tamasya Safar, mandi pantai Rabu terakhir bulan Safar. Dan seterusnya. Jadi maknanya sehingga masyarakat Melayu dan masyarakat jahiliah dulu dia kata mereka tak galakkan berkahwin pada bulan Safar, bertunang pada bulan Safar, majlis-majlis keramaian pun. Sebab apa? Mereka takut tak kekal. Mana siapa yang berkahwin pada bulan Safar, siapa yang bertunang tak kekal. Pasal apa? Bulan tak bagus, bulan balak, bulan naas. Itu jadi mungkin ada sangkutan yang jahiliah dengan masyarakat dululah kita, pasal makhluk ni mungkin ada buat kacau sikit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan jugalah tentang perkara ini. Cuma ini isu ni macam isu kita lah, masyarakat Melayu. Kalau nampak burung hantu, biasa kan? Kalau depan rumah kita nampak burung hantu, habis-habislah. Siapa pula lah nak datang ni? Makhluk mana pula nak datang? Burung hantu. Padahal tak ada benda pun burung hantu. Dia datang mungkin nampak tikus. Dia kan makan, tak silap saya, burung hantu makan tikus kecil-kecil tu. Dan satu lagi burung gagak. Ini pun kadang-kadang bukan kita. Mak Saleh pun sama. Burung gagak saja macam bayangan, habislah ada benda yang tak bagus, hantu ke apa semua nak kacau. Jadi ini sebenarnya para jemaah kita kena perbetulan. Mungkin adalah makhluk ni, tapi bukan bermakna satu benda yang mesti 100% betul lah. Jadi Rasulullah SAW, ini kita masuk kepada ajaran Rasulullah berkenaan bulan Safar. La adwa wala tiyarah wala hammah wala safara wa firra minal majzum kama tafir minal asad. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan la adwa. Maknanya tidak ada sakit berjangkit tanpa permulaan. Makna kalau berlaku penyakit berjangkit macam sekarang, mesti ada penyebab dia tu. Dia bukan makna terus jadi gitu, tidak. Dia mesti ada penyebab daripada penyakit berjangkit yang sekarang lah. Zaman Rasulullah pun pernah berlaku di mana berita berkenaan sakit berjangkit, dan Rasulullah tidak benarkan orang yang satu tempat yang dikena sakit berjangkit untuk berpindah ke lain tempat. Jadi Rasulullah menerangkan la adwa, tidak ada penyakit berjangkit melainkan ada sebab dia, wala tiyarah, dan tidak ada burung-burung yang boleh penyebab kepada keburukan. Sebab pasal jahiliah ni dia percaya kalau orang-orang nak belayar, dia akan simpan macam burung putih, burung apa, dia kata kalau burung ni terbang ke kanan boleh belayar, kalau burung ni terbang ke kiri tak bagus belayar. Jadi Rasulullah membasmi fahaman tersebut. Kalau nak belayar sembahyang istikharah, nak apa lakukan kebaikan sembahyang istikharah. Itu Rasulullah ajar. Wala tiyarah, tidak ada burung-burung untuk terangkan kebaikan keburukan. Wala hama, ni dia para jemaah, dan tidak ada keburukan daripada burung yang berbahaya. Macam hama ni burung-burung yang tidak disukai manusia, macam
burung hantu, burung gagak. Jadi masyarakat jahiliah pun macam kita juga, mereka percaya kalau ada burung gagak, burung hantu ni macam benda yang tidak baik untuk masyarakat. Tapi untuk kita, jadi Rasul kata tidak ada keburukan daripada pahaman-pahaman tentang keburukan kalau ternampak burung gagak ke burung hantu, burung-burung yang membahaya ni lah. Melainkan kalau ada kacau tu kita memanglah report environment aje lah. Burung gagak dah banyak depan rumah tu report. Tapi mungkin juga kadang-kadang ada makhluk yang itulah. Tu nak kena check juga. Wa firra minal majzum kama tafir minal asad. Dan kamu larilah daripada sakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Al-asad ni singa. Makna penyakit-penyakit berjangkit ni kalau boleh kamu lari, jangan dekati. Jadi ini juga para ulama kita menerangkan daripada hadis ini, kalau penyakit berjangkit kita dibolehkan sembahyang berjarak ke sembahyang pasal takut berjangkit lah. Para jemaah rahimakumullah, ini hadis pertama Rasulullah mengingatkan tentang fahaman-fahaman jahiliah, jangan kita masyarakat Melayu terikut-ikut. Sebab itu saya terangkan tadi, dia kadang-kadang masyarakat jahiliah ni dia mungkin ada sebab kesan daripada makhluk halus ni. Pasal bulan Safar ni bulan kosong Jadi tak ada larangan, tak ada apa. Jadi seolah macam mereka bebas untuk membuat kacau sana sini. Ini insya-Allah kita akan lihat amalan yang baik pada bulan Safar. Dan begitu juga para jemaah, ini sunnah Nabi bulan Safar ataupun amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membasmi fahaman karut berkenaan Safar ini zaman jahiliah, iaitu apa? Pertama, Nabi mengahwini Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pada bulan Safar. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan, ini sebagai peringatan lah bagi mungkin ibu-ibu luar sana, tuan-tuan, kalau terdengar ada orang-orang Melayu, orang tua kata, kamu jangan tunang bulan Safar, kamu jangan kahwin anak kamu bulan Safar, habis nanti, semua Safar. Safar jadi kosong. Jadi mana tak kekal, tak. Rasulullah mengahwini Sayyidah Khadijah bulan Safar dan kekal. Para jemaah. Dan kedua, bulan Safar, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, berkahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bulan apa? Bulan Safar. Seolah-olah Nabi nak kata bahawa tidak ada wala safara. Mana tadi saya dah baca, tidak ada keburukan, benda-benda yang merepek-merepek pada bulan Safar ni tak ada. Kahwinlah, tunanglah apa, bulan Safar tidak masalah. Yang ketiga, yang paling bagusnya lagi, Rasulullah berhijrah pada bulan Safar. Makna kita ada Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada bulan Safar, iaitu akhir Safar. Tapi Muharram kata awal hijrah. Muharram ni kalau istilah saya, Rasulullah planning untuk melakukan pelayaran. Jadi Rasulullah berhijrah akhir bulan Safar. Jadi menunjukkan tidak ada masalah dengan bulan Safar, bulan kebaikan insya-Allah. Baik, antara doa-doa yang baik untuk dibaca. Ini secara umum ni bulan Safar tak ada masalah. Cuma itulah saya bimbang ini yang dia bulan kosong mana makhluk-makhluk ni dia bebas. Tidak ada, mana tak seperti Ramadan diikat. Bulan Muharram ni bulan Allah, dibenamkan tukang sihir Fir'aun. Jadi mereka takut. Jadi Safar ni dia kosong. Jadi bacalah banyak pada bulan Safar ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini pun selalu kita dengar dekat radio, bacaan Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang mana tidak akan memudaratkan dengan nama Allah itu apa-apa yang di bumi dan di langit. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca 3 kali, insya-Allah Nabi jamin tidak memudaratkan apa-apa padanya. Dan mungkinlah pada bulan Safar ni Rasulullah berkahwin, Sayyidina Ali berkahwin, Nabi berhijrah. Mungkin makhluk halus ni dia bebas Safar ni, dia nak buat kacau sekali. Ini mungkinlah saya rasa macam itu, sebab itu memberi kesan kepada orang-orang jahiliah dan setengah masyarakat Melayu. Malahan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia kata bahawa dia mengalu-alukan bulan Safar. Makna ulama kita suka dengan bulan Safar. Dia kata apa? Kam dat tamadi faha qad ja'ana safarun syahrun bihil fawz wat taufiq waz zafar. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama sufi, ulama mazhab Hambali yang terkenal, dia kata dia qad ja'ana safar, alhamdulillah telah datang bulan Safar, bulan kemenangan, bulan taufik, bulan kejayaan. Pasal apa ni? Bulan hijrah. Hijrah Nabi, begitu juga ini bulan Nabi kahwin, Sayyidina Ali kahwin, masya-Allah.
Begitu juga baik amalan-amalan. Jadi di sini saya ringkaskan amalan-amalan bulan Safar kalau ikut Nabi bicara. Pertama, Nabi bernikah pada bulan Safar, dan yang kedua, Nabi berhijrah, mana kita berhijrah daripada sikap-sikap buruk. Yang ketiga, mengadakan majlis-majlis kebaikan seperti macam anaknya kahwin Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, menunjukkan diadakan majlis-majlis kebaikan. Yang keempat, majlis doa selamat pun bagus, majlis zikir supaya dijauhkan daripada makhluk-makhluk halus, syaitan dan sebagainya. Yang kelima, membaca surah Al-Kahfi permulaan, 10 ayat permulaan surah Al-Kahfi, sebab dia pendinding daripada sihir. Yasin pun bagus untuk mengelakkan musibah. Dan begitu juga antaranya yang keenam, zikir Nabi Ibrahim AS, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini untuk keselamatan lah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, untuk keselamatan. Begitu juga ayat laqad ja'akum, dua akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini pun juga surah keselamatan. InsyaAllah mudah-mudahan bulan Muharram ini bulan diharamkan Allah di kezaliman dan dihancurkan kezaliman, bulan kebaikan, dan bulan Safar ni bulan kosong. Jadi perbanyakkan zikir, mudah-mudahan dijauhkan daripada inilah makhluk-makhluk yang mungkin bebaslah pada bulan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk Isya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.